Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton kita pada hari ini. Okay, first kali kita kena share, masuk share dulu kepada anak-anak tim untuk join live kita pada pagi ini. Okay, pagi ini Ros akan menemani anda pada segmen pagi ni. Pada live pagi ni Ros akan menemani anda. Kita masuk share dulu ya. Sebelum Ros mulakan apa yang Ros nak cakap hari ni, sebelum saya mulakan kita share dulu. Kita masuk share dulu, okey? Sebab kalau dah mula bercakap, tak ada dah nak share nak dengar peluk kecek ni. Jadi kita masuk share dulu. Okey. Okey ke line ni? Ke tersekat-sekat? Okay, masuk share dulu ya semua orang. Sekejap. Masuk share dulu, share kepada anak-anak tim. Share dulu. Sebelum saya nak mula pada pagi ni, apa yang saya nak kecek pagi ni, kita akan share dulu. Okey. Sekejap ya. Okey, hari ni apa kita nak cakap pasal pagi ni? Semua orang dah breakfast ke? Tu pertama sekali lah saya nak tanya. Semua orang dah breakfast ke? Breakfast kan amat penting. Dan kalau kecuali yang berpuasa lah. Hari Khamis kan biasanya orang puasa sunat. Jadi kalau yang tak puasa sunat tu dah breakfast ke semua orang? Sebelum kita mula bercakap ni, kita kena tanya khabar dulu. Kita nak nak buat engagement antara kita dengan viewers. Janganlah kita main cakap je. Nak buat live, mentang-mentang buat live, kita je kecek tak khabar kata. Jadinya sebelum saya mulakan apa-apa, saya akan tanya dulu viewers saya dah makan ke belum? Semua okey ke? Suasana cuaca dekat sana okey ke? Macam tu. Okey. Pagi ni, sekejap saya nak. Okey. Bercakap pasal breakfast ni. Okey. Kalau pagi ni saya dah breakfast. Tadi saya rasalah sangatlah lapar. Jadi saya breakfast dengan kuih tiaw goreng. Saya beli tadi. Sebelum saya datang sini saya breakfast dengan kuih tiaw goreng. Lepas tu saya minum dengan kopi bidara. Sebab apa? Sebab bagi saya kopi bidara ni dia boleh membuat kita tahan ngantuk. Dia tahan ngantuk walaupun dia kurang kafein, dia boleh buat kita tahan ngantuk. Lepas tu saya ada gastrik. Walaupun saya ada gastrik, kopi ni tidak mengganggulah gastrik saya. Tu pada saya lah, di atas orang jugalah. Kalau setengah orang dia rasa dia tak boleh makan, tak boleh minum kopi sebab dia rasa terganggu gastrik dia akan terganggu. Jadi kalau saya tak terganggu. Jadi saya minum je kopi ni. Kalau pagi-pagi memang kena ambil kopi. Biasanya ambil pagi dengan petang ataupun pagi dengan malam. Kopi ni memang diwajibkan ambil setiap hari lah. Kecuali hari puasa. Hari puasa kita bersahur dengan susu kambing. Kalau yang mana puasa hari ni, orang kata apa, seeloknya bersahur dengan susu kambing. Kenapa? Dia boleh mengurangkan rasa sakit perut. Dia boleh buat kita tahan lapar lah. Dan juga kokones yang mana kita ada kokones coklat, vanila dengan pisang. Sebab apa kita buat mix tu? Sebab tak semua orang boleh minum coklat. Ada yang anak dia minum pisang, ada anak ni minum vanila. Kalau kita beli satu tidak kebanyak tu. Lebih baik kita beli satu dapat terus 3. Kita ada terus 3 mix. Kalau beli 1, 3 mix terus. Kita buat production baru yang mana beli 1 dapat 3. Bukan 3 apa? 3 perisa. Beli 1 beg dapat 3 perisa. Okey.
Sekali lagi saya nak ingatkan kepada ni lah, sebelum saya start apa-apa, saya nak ingatkan lagi untuk sesi pendaftaran. Sesi pendaftaran program ICN dengan juga Malam Gala. Saya nak ingatkan sebab apa? Sebab kita orang preparation beberapa bulan awal untuk program ni. Awal tahun awal tahun kita orang dah cari dah tempat yang menarik. Supaya apa? Supaya untuk ni lah, untuk orang yang join tu puas hati. Kita bukan sekadar buat saja-saja. Kita buat tempat yang best terus. Kita tak main dah sekadar buat je lah ikut syarat dah. Kita cari, maksudnya kita nak buat benda yang cukup lengkap dah. Benda yang puas hati terus. Kita bukan buat ala kadar. Jadi bagi saya rugilah siapa yang tak join. Sebab apa? Malam Gala ni kita terbuka kepada semua orang. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam Kak Nuraisha. Waalaikumsalam. Akak dah makan ke? Dah breakfast ke pagi tadi? Apa ni, kalau Malam Gala kita buat untuk semua orang lah, semua level, start daripada Najah level lagi. Kita tak pilih kasih untuk Malam Gala. Sebab apa? Malam Gala ni malam yang tempat kita nak berkumpul ramai-ramai, kita nak berjumpa dengan semua orang. Kalau Malam Gala rugi sangat kalau korang tidak buat pendaftaran. Sebab kita punya preparation ni sangat-sangat ni lah, orang kata aktiviti pun dah sebelum kita buat, kita tak buat lagi, kita dah nampak dah Malam Gala tu sangat meriah. Macam tu. Dengan tema kita dah pilih tema terbaik. Kita tahu semua orang suka Bollywood ni. Jadi sebab apa? Sebab senang untuk bergaya. Kalau kita buat tema-tema yang jenis color ke apa, dia kurang menarik. Kalau Bollywood, kita bagi satu tema Bollywood ni, semua orang tahu Bollywood ni tempat orang Kelantan kita nak jangok. Jadi orang Kelantan kita sukalah jangok kalau benda-benda malam dinner ni ke. Jadi rebutlah peluang kamu semua untuk join Malam Gala dan ICN ni. Okey. Untuk pendaftaran Malam Gala, kita dibuka bermula daripada Najah level sehingga ke level EP lah. Semua orang boleh join. Malam Gala yang mana bertempat di Janda Baik. Kita buat dinner dekat sana. Dekat sana memang cantik. Saya boleh kata macam tu je, memang cantik. Memang sangat-sangat cantik. Dia tempat ialah, kita boleh nampak dia style Dewan Glass. Glass hall lah nak cakap. Jadi kalau glass hall ni kita boleh nampak lah malam tu macam mana. Jadi kita bukan buat dewan yang biasa-biasa. Kita buat dewan yang sangat berpuas hati untuk make sure orang yang join dia rasa berbaloi dia bayar. Bukan apa, kalau ikut bayaran tu korang bayar berapa persen sangat je. Sebab apa? Sebab banyak madam yang cover. Banyak madam sendiri yang cover, tanggung semuanya. Banyak ribuan, banyak ratus ribuan yang habis untuk program ni. Betul saya cakap, memang banyak sangat habis. Tapi madam tak fikir semua tu. Cuma madam fikir semua orang boleh join. Kita boleh enjoy malam tu ramai-ramai. Sebab apa? Sebab malam tu jugalah kita akan ada buat cabutan petuah. Ada macam-macam program lah. Ada pembahagian anugerah, macam-macam. Jadi rugilah sangat-sangat kepada orang yang tak join tu. Okey, untuk program ICN, kita terbuka kepada penglibatan key leaders. Key leaders, jangan lupa untuk buat pendaftaran. Sebab ICN ni hanya untuk insan-insan yang terpilih. Tak semua orang boleh pergi. ICN tak semua orang boleh pergi. ICN ni bukan sekadar masuk kelas sahaja. Kita buat aktiviti luar juga. Kita buat sharing bersama madam juga. Bila lagi key leaders nak join program macam ni? Madam buat hanya untuk key leaders sahaja program ICN. Sekali lagi saya ulang, kalau untuk Malam Gala terbuka bermula daripada Najah Lovers. Najah Lovers, agent, master agent, stockist, master stockist, leaders, master leaders dan EP. Semua terbuka untuk semua. Okey? Itu adalah Malam Gala dan ICN. Okey, seterusnya saya pergi ke package kita lah. Okey, package kita, package agent. Package agent masih lagi berjalan sehingga akhir bulan ini. Jangan lupa untuk rebut peluang.
mencari ejen-ejen baru. Bukan sentiasa kita buat promotion macam ni. HQ kiranya macam menurunkan harga KPI ejen untuk restock. Kiranya mereka kena grab lah peluang ni. Rugi sangat you all start grab. Contohnya kalau you all beli RM100 dah jadi ejen. Harga ejen tu sebelum ni banyak ratus beli baru dah dapat harga ejen. Tapi untuk bulan ni kita bagi minimum 100. Sangat susah lah kalau kita nak dapatkan tempat lain sekalipun. Harga ejen sebab kita bagi harga yang sangat murah. Harga ejen adalah harga yang sangat murah. Jadi rugilah kalau korang tak grab. Rugi. Sebab apa? Korang tahu tak yang rebut peluang ni bukan sekadar customer walk in sahaja, bukan sekadar customer biasa sahaja, tak. Yang Grab kalau setakat di HQ ni saya handle yang Grab harga ejen ni di farmasi-farmasi, di kedai-kedai yang jual barang-barang perubatan tu kan, dia grab juga harga ejen ni. Sebab apa? Sebab bagi mereka berbaloi, boleh menampung dia orang punya kos. Tambah-tambah kalau korang yang suka pergi COD lagilah berbaloi. Sebab apa? Stok ni duduk di rumah korang je. Korang tidak perlu menampung sewa. Korang tidak perlu menampung staff, bayaran staff. Tak perlu menampung. Kalau dekat farmasi, kalau dekat tu dia perlu menampung sewa, gaji staff. So berapa persen sangatlah, tapi mereka still lagi grab dengan harga ejen. Jadi untuk customer, kalau korang grab lagilah menguntungkan. Sebab apa? Korang just guna duit korang, keuntungan jauh lebih besar. Keuntungan korang jauh lebih besar dan boleh balik modal kata. Kalau orang lain, dia kena tanggung harga sewa lagi, sewa tempat kedai dia tu kan, elektrik lagi, lepas tu dia kena bayar gaji staff lagi. Kira keuntungan dia rolling dekat situ je. Okey, jadi kalau yang customer biasa, sangat untung kalau korang grab untuk jadi new agent. Sebab stok di rumah korang tak perlu bayar sewa dah semua tu. Okey, kalau korang dapatkan 9 botol dapat harga agent, 9 botol minyak aromaterapi, korang dapat harga agent. Okey, dia boleh juga masukkan balsam. Kita jual minyak dan balsam. Sebab apa? Sebab setengah orang dia tak suka pakai minyak, dia suka pakai balsam. Okey, sekejap saya ambil balsam kat mana. Kejap ya. Ni. Okey. Ni harga ni minyak baru. Saya bagi contoh, ni adalah minyak baru dan ni adalah botol minyak lama. Okey. Untuk pendaftaran new agent yang terbaru, kita tak letakkan syarat untuk korang ambil minyak baru sahaja ke, korang kena ambil minyak lama sahaja ke, tak. Kita tak letakkan syarat. Korang boleh bebas membeli. Kita tidak meletakkan syarat lah. Korang boleh bebas membeli. Yang mana korang boleh beli minyak baru campur dengan balsam, ataupun minyak baru sahaja, ataupun minyak baru campur botol minyak lama, tak apa. Ataupun korang tak nak minyak botol baru, korang nak yang lama punya campur dengan balsam pun tak apa. As long as korang kena membeli benda yang minyak aromaterapi ini ataupun balsam aromaterapi ini yang melebihi RM100 dan ke atas, tak apa. Kita tidak meletakkan syarat untuk korang membuat pembelian. Korang boleh bebas membuat pembelian. Okey, hari ini kita kurang sambutan sedikit disebabkan kita ada weekly Zoom. Okey, yang weekly Zoom yang mana kita weekly Zoom yang dianjurkan oleh Madam setiap minggu. Jadi mungkin kurang sambutan sedikit lah antara kita dalam live pada pagi ini. Tak apa, kita masih teruskan live juga walaupun kurang sambutan. Okey, lepas tu kita nak cakap pasal apa lagi? Pasal pendaftaran dah, pasal new agent dah, pasal package dah. Apa lagi yang kita nak bercakap pagi ni?
untuk pengetahuan korang semua, esok saya dengan tim lah. Saya dengan tim akan pergi, tim Camp KI akan pergi ke Hotel Perdana. Buat apa dekat Hotel Perdana tu? Kita ada program yang mana tim Najihah akan buka booth dekat sana. Booth dekat sana kita tidak fokus kepada kita menjual produk. Tidak fokus pada menjual produk. Kita fokus kepada mengenalkan produk kita di dalam kalangan-kalangan ibu bapa, dalam kalangan-kalangan orang di luar sana. Maksudnya kita bergerak secara offline. Kalau kita dah bergerak secara online, kita kena sama bergerak seiring dengan secara offline. Kita jangan hanya fokus kepada online. Kadang-kadang offline ni lebih menguntungkan kita. Kita tak nampak sebab tu kita kena bergerak seiring. Kita jangan fokus pada satu-satu, tidak boleh. Sebab kalau kita fokus pada satu-satu, kadang-kadang bila kita dah rasa benda tu tak dapat sambutan, kita dah give up. Sebab apa? Kita fokus pada satu benda sahaja. Kita tak boleh fokus pada satu benda. Kita kena bergerak seiring. Yang mana kita kena bergerak online, kita bergerak offline pun kita bergerak. Kita kena bergerak seiring macam tu. Okey. Lepas tu kalau kalau untuk bercakap pasal offline dengan online lah. Okey, kalau online kan, kalau korang bisnes ni, kita faham sekarang ni zaman teknologi. Semua guna online, betul tak? Semua guna online zaman teknologi. Jarang dah orang buat secara offline. Tetapi korang kena ingat, tak semua orang menggunakan online. Contohnya orang-orang yang berada di pedalaman, orang-orang yang tidak mampu mempunyai rangkaian internet, ataupun orang yang tidak mempunyai telefon pintar, ataupun orang yang, terutama kalangan orang yang warga emas lah. Warga emas dia tidak terdedah sangat kepada zaman teknologi. Jadi dia lebih suka kepada benda offline. Sebab apa? Kadang-kadang dia boleh menggunakan zaman teknologi, mungkin ada, tetapi dia lebih percaya kepada offline. Dia lebih percaya pada dia tengok barang tu. Dia tengok barang tu wujud. Sebab apa? Sebab dunia ni kan dunia scammer. Jadi korang ni kena menjadi pembeli yang bijak lah. Korang mentah-mentah lah sama online, semua benda korang nak beli online, lepas tu kena scam. Tak naklah macam tu. Jadi kalau korang nak meyakinkan customer korang bergerak secara offline juga. Buka booth. Yang mana ada peluang, buka booth. Sebab sekarang kan kita banyak ada macam-macam kan sekarang. Carnival ni. Itulah peluang korang grab, buka booth dekat sana. Macam tu, okay? Sebab sorry saya sekejap Okay. Lepas tu kalau untuk bergerak, kalau esok program esok saya dengan tim akan bergerak ke sana bermula jam 8 pagi lagi. 8 pagi lagi kita akan buka booth dekat sana, dekat Hotel Perdana. Booth lain tak ada, hanya booth kami sahaja yang ada di Hotel Perdana tu. Kita just memperkenalkan produk kita lah. Kita memperkenalkan produk kita bahagi pembahagian flyers. Kita fokus kepada pembahagian flyers. Supaya time tu jugalah make sure semua orang dapat flyers. Bukan apa, mungkin time tu dia tak berminat nak ambil flyers kita, tak apa, kita bagi, mungkin dia tak berminat time tu. Balik rumah mungkin dia tengok. Kita kena positif. Kita jangan fikir dia akan buang, dia akan letak. Kita jangan fikir macam tu. Ada setengah orang dia tak selesa terus tengok. Kita ada yang tu dia balik rumah dia baru tengok. Jadi kita jangan terlalu letak pressure dan di atas diri kita lah. Kita buat benda yang wajib dulu. Jadi bila dia balik rumah dia tengok flyers, dia call. So you make sure kena letaklah nombor phone you all dekat sana, dekat flyers tu kan. You all kena letak nombor telefon supaya senang dia nak hubungi. Jadi dia hubungi, kalau nak beli dia akan beli. Jadi macam tu, ataupun dia stok dulu ke dekat dia you all punya social media. Jadinya
janganlah give up untuk buat secara offline. Okey, jadi macam minggu lepas kita orang buka booth dekat program outlet pintar dekat Hotel Grand Riverview kan. Kita orang buka booth dekat sana. Kita orang tak fokus kepada jualan tau. Kita orang memang tak fokus pada jualan. Sebab apa? Sebab kita orang faham time tu kita ada ibu bapa punya program. Mereka tak sempat ni nak membeli, memang tak sempat. Memang jadual sangat pack. Lepas tu kita bertemu pula dengan solat Jumaat. Jadi memang tak sempat orang cakap nak fokus pada kita lah. Jadinya kita kena grab peluang. Kita just bagi flyers tu. Okay, bila kita bagi flyers, kita orang tak expect tau orang akan membeli. Tapi ada yang time tu, masa program ada yang berjaya jadi agent, new agent. Sebab apa? Dia berminat. Dia tengok flyers kita, dia berminat. Tambah-tambah dia ada anak kecil. Dengar sini ya, orang yang biasanya saya perhatikan, kalau ada anak kecil, possibility untuk dia membeli produk kita ni tinggi. Possibility dia untuk membeli produk kita. Sebab anak kecil kan, dia kan mudah born. Dia mudah sakit kaki lah, sakit perut lah, sesama lah. Jadi bila produk kita ni macam berkesan pada anak mereka, mereka akan repeat. Mereka akan repeat dengan sendiri. Kita tak perlu push dah. Macam kita tak perlu push. Jadi kalau dia dah contoh lah, kalau korang ni berkejaya, sama tambah orang yang berkejaya lah. Orang berkejaya, korang balik kerja, lepas tu anak pula duduk sakit perut, duduk berona. Korang rasa macam nak marah, betul tak? Rasa macam, dah lah korang penat dah tempat kerja. Maksudnya korang dah penat cari nafkah kan. Kerja, tempat kerja korang dah push 100% lah korang punya energi. Jadi ataupun 80% lah korang punya energi korang harian tu. Jadi 20% korang nak balik berehat, betul tak? Nak balik bermain dengan anak-anak. Lepas tu benda jadi lain. Contohnya anak korang sakit perut lah ni. Jadi bila kita dah cuba kalau untuk baby yang ni lah, kita cuba balm ataupun minyak saffron ni pada anak-anak kan. Kita cuba sapu dekat kaki dia ke dekat perut dia. Biasanya kalau orang sakit perut, kita sapu dekat tapak kaki ataupun dekat betis dia dengan perut dia. Kita sapu, kita jangan urut dekat perut. Biasanya perut kecil kan, usus kan kecil dia. Kecil lagi kan kalau usus baby. Jadi you all jangan galakkan ibu-ibu jangan galakkan sangatlah sapu dekat perut anak-anak. Jadi korang sapu je dekat betis ataupun tapak kaki. Okey, korang urut-urut sikit dekat situ. Lepas tu anak tu dia boleh tidur. Kalau anak boleh tidur, ibu bapa jadi macam mana? Boleh tidur ataupun lega lah. Anak-anak lega rasa sakit. Budak-budak ni kalau dah hilang rasa sakit sikit pun okey dah. Sebab budak ni dia susah nak menangis. Betul, dia susah bukan nak menangis apa. Sebab budak ni Allah bagi anugerah dia, kalau sakit sikit dia tak menangis. Kalau sakit teruk dia akan menangis. Perasan tak? Kalau budak ni baru je rebos ni. Dia main pula. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi anugerah. Kalau budak ni kalau dia rasa sakit sangat-sangat je dia akan menangis. Jadi tu kelebihan dia lah. Jadi bila dia menangis tu maksudnya dia sakit sangat-sangat lah. Kalau kita sapu minyak ni, alhamdulillah kalau benda tu hilang, kita akan rasa lega lah. Jadi ibu bapa yang repeat order, customer kita yang repeat order, biasanya produk dia menjadi. Dia kata anak-anak boleh tidur, dia pun boleh buat kerja dia. Balik kerja dia dah boleh buat kerja sebab anak dia lega rasa sakit tu. Jadi dia kurang menangis. Jadi bila sekali tu dah rasa macam beban kita hilang, boleh menghilangkan beban kita, orang akan repeat order. Maksudnya produk tu berkesan. Produk tu boleh memberi manfaat. Macam tu. Kita kena sesuatu, kalau kita nak jual pada customer, kita kena beritahu kelebihan produk tu. Okey, apa beza minyak aroma? Sebab minyak aromaterapi sekarang ni banyak. Zaman sekarang ni banyak. Terlalu banyak produk yang founder-founder keluarkan. Dia ikut trending lah. Contohnya produk putih lah apa semua. Dia ikut trending. Banyak sangat founder-founder mengeluarkan produk. Jadi apa yang membezakan produk kita dengan produk orang lain? Tambah-tambah kalau minyak aromaterapi ni sangatlah ramai yang mengeluarkan minyak aromaterapi juga. Jadi kita kena tunjuk kepada customer apa beza produk kita dengan produk orang lain. Kita jangan memburukkan produk orang lain. Okey, kita cuma memberitahu kelebihan produk kita. Okey, dalam berbisnes kita jangan merendahkan produk orang lain ataupun kita jangan memburukkan produk orang lain untuk menaikkan produk kita. Tak boleh.
Kita tak boleh lah, bisnes kita tak boleh buat macam tu. Kita kena memberi tahu manfaat ataupun kelebihan produk kita berbanding produk lain. Itu sahaja. Produk lain pun ada kelebihan dia juga, betul. Tapi kita tak ada hak lah untuk memburukkan mereka. Maksudnya, kita bagi tahu produk kita ada kelebihan lebih, mungkin mereka tak ada. Tapi kita tak memburukkan mereka. Okey, kita jangan memburukkan. Tolonglah, kalau setengah orang kalau nak jual apa-apa, dia akan memburukkan sebab nak menaikkan produk dia. Tak boleh macam tu. Okey, orang panggil kita tu, kita jangan jadi bad marketing, kita kena jadi good marketing. Kita yang mana kita tidak memburukkan produk orang lain, tetapi kita menambahkan lagi manfaat produk kita lebih daripada produk orang lain. Okey, contohnya minyak aromaterapi. Semua orang buat minyak aromaterapi. Okey, apa beza minyak aromaterapi kita dengan minyak aromaterapi orang lain? Sebab ramai sangat jual minyak aromaterapi sekarang. So kita nak tahulah apa beza produk apa minyak aromaterapi kita dengan minyak aromaterapi orang lainnya. Okey, so kita bercakap beza kita apa? Sebab contoh kalau minyak hijau ni. Contoh kalau minyak hijau, apa beza dia? Beza dia kita ada bidara. Minyak bidara, semua orang tahu. Kalau bidara ni, daun bidara, semua orang tahu. Kelebihan dia banyak. Daun bidara ni kelebihan dia banyak. Okey, kita cakap pula. Kita ada bidara. Kita ada essential oil. Kita ada black seed. Itu antara ni lah. Lepas tu kita apa? Kita ada apa-apa? Habatus sauda tu memang semua orang tahu. Habatus sauda semua jenis-jenis perubatan. Semua menggunakan habatus sauda. Habatus sauda tu bukan murah, sama juga dengan minyak bidara. Bukan murah daun bidara ni. Jadi ni adalah kelebihan korang, boleh bagi tahulah manfaat korang. Okey, lepas tu kita cakap minyak kayu putih ada, minyak kelapa darah ada. Okey, lepas tu kita cakap kalau hijau ni sesuai untuk orang dewasa. Kita beritahu, kita letakkan level. Yang mana level tinggi dan rendah. Kalau untuk dewasa level, kalau hijau lah. Kalau untuk kanak-kanak level pink ni. Sebab apa kita cakap? Sebab apa kita tak nak bagi sama. Untuk pertama-tama kita membezakan warna juga untuk memudahkan ibu bapa membelilah sapu. Pada anak-anak, make sure jangan tertukar lah. Sebab apa? Kalau dewasa ambil warna pink tak apa. Tak apa. Kalau dewasa guna warna pink ke warna hijau tak apa. Tertukar untuk orang dewasa tak apa. Kalau tertukar untuk kanak-kanak tu kesian lah. Sebab apa? Sebab kalau hijau ni dia kuat sikit. Dia berangi kuat sikit. Takut anak-anak, tambah-tambah anak-anak ni tak suka angin-angin yang kuat, betul tak? Berangi kuat sangat, rasa min kuat sangat, anak-anak dah tak suka dah. Jadi benda ni berkesan. Betul, dia berkesan. Kalau hijau ni lagi cepat berkesan. Cuma kanak-kanak dia kurang sesuai lah. Dia tak suka sangat benda yang min. Benda yang min sangat. Kalau kita ni nak ke arah min sikit kan, biar dia rasa macam cepat sikit hilang. Tapi kalau orang dewasa, kalau kanak-kanak dia tak suka. Kita tak boleh. Jangan make sure jangan tertukar lah. Okey? Kita pun dah letakkan beza color warna supaya ibu bapa senang nak cam. Lepas tu kita cakap kalau warna pink ni apa kelebihan dia untuk anak-anak. Okey. Anak-anak boleh hilangkan sakit perut. Awak jangan cakap based on orang cakap. Tak boleh macam tu. Awak kena cakap based on results. Banyak sangat dah customer saya cakap memang sesuai untuk legakan sakit perut. Kebanyakan anak-anak ni dia buang perut tak tahu teko. Malam lah, pagi lah, petang lah. Dia tak bagi kita warning awal-awal. Tak. Dia kira sakit terus macam tu lah. Okay, you all kena try sapu dulu. Sapu dulu sedikit. Jangan sapu banyak terus. Sebab ada setengah anak-anak dia tak suka. Okay, tak apa, you all sapu sikit. Tapi jangan risau. Walaupun you all sapu, dia tak kekalkan rasa min ke, dia tak kekalkan rasa berminyak sangat ke tak, dia tak kekalkan dalam inilah tempat kesapuan kita tu. Tambah-tambah kalau malam kan kanak-kanak kita risau anak kita digigit nyamuk ke apa, boleh sapu juga minyak ni. At the same time dia ada kelebihan jugalah. Biasalah kalau anak-anak kita risau kan merah-merah kena ketik nyamuk kan. Dia kena ketik pula kena gigit nyamuk kan. Jadi untuk hilangkan rasa, untuk kurangkan dia gigitan nyamuk, korang boleh sapu ni jugalah. Sapu dekat kaki. Sambil-sambil ni lah, sambil nak urut mereka ke, sapu dekat kaki mereka. Kalau anak sesama, saya tak galakkanlah sapu minyak ni. Sebab apa? Sebab biasanya kanak-kanak dia tak suka tinggalkan bekas pada bawah hidung ke apa kan. Biasanya ibu-ibu dia akan tinggalkan bekas lah. Sapu macam tu senang, biar kekal anak boleh bernafas macam tu kan.
So saya tak galakkan lah guna minyak. Saya memang rasa memang tak sesuai sangat lah. Pertama-tama kanak-kanak ni dia tak suka tinggalkan bekas pada bila kita buat perubatan kat dia. Kalau tinggalkan bekas dia memang tak suka. Kalau saya masa kecil, kalau saya sakit apa-apa, kalau mak saya tinggalkan bekas pada saya memang tak suka. Saya memang tak suka, okey? Jadi saya lebih prefer ni balm. Lebih prefer balm lagi. Lebih prefer balm lagi sebab apa? Sebab UOS bila UOS buka je ni, UOS letak macam ni. Letak macam ni. Bila letak macam ni, insya-Allah benda yang tersumbat tu dia boleh berjalan dengan baik. UOS letak macam ni tau. Macam ni. Hidup saya bau pun sedap dah. Jadi UOS letak lepas tu macam ni. Okey, macam tu je. Tapi kalau balm ni dia kurang sikit tau rasa berangin dia. Mint dia. Jadi kalau UOS nak kurangkan nak kurangkan angin pada mint pada hidung tu, dekat kawasan hidung tu, UOS just ambil sapu lah. Sapu sikit macam tu. Ni colour hijau. Kalau kanak-kanak warna pink lah. Kalau kanak-kanak warna pink. Warna pink lagi dah lembut. Memang sangat lembut. Bau pun wangi sangat-sangat. Okey. Kalau ni cakap pasal balm dengan produk kita. Okey. Yang balm dengan minyak. Habis dah saya cakap ni pening. Okey. Untuk yang ketiga, produk kita ada ni. Kita ada lipstick. Lipstick ni ramai juga yang buat repeat order. Sebab apa? Dia ikut colour mulut kita, colour bibir kita. Semua orang suka kan. Zaman sekarang kan colour bibir. Sebab apa? Sebab dia tak nak warna-warna sangat. Dia tak nak warna-warna sangat. Dia pun ikut colour bibir. Untuk pengetahuan UOS, kita punya lipstick ni, dia ikut colour bibir. Dia juga boleh dijadikan sebagai lip gloss. Lip gloss. Ataupun kalau yang ni kan, korang nak jadikan sebagai lip gloss pun boleh ni. Korang sapu je. Nampak tak? Dia jadi lip gloss pada bibir korang. Dia sapu minyak. Saya suka sapu balm tau. Sebab sebelum tidur, you sapu balm. Memang dia boleh sesuai. Dia sangat sesuai lah. Jadi ke lip gloss korang. Macam tu. Dia rasa macam nampak tak? Dia lebih nampak glowing macam tu. Lebih nampak gloss macam tu kalau sapu pada lip gloss korang. Ataupun sebelum tidur tu kan, korang sapu juga minyak ni. Sebelum tidur korang sapu minyak ni. Ni antara ni lah senang untuk korang bagi tahu ejen korang lah kelebihan-kelebihan dia. Saya fokus pada ejen lah. Macam tu. Kalau customer nak pembelian boleh. Kita banyak ejen-ejen kita yang mana customer boleh pembelian terus direct kepada ejen-ejen kita yang berdaftar. Saya tak galakkan sangat tau beli dekat boleh dengar dong. Saya tak galakkan sangat lah buat pembelian melalui Shopee. Sebab apa? Sebab kita tak nak bertanggungjawab atas contohnya benda ni bau lain lah, dia leaking ke. Saya tak nak bertanggungjawab lah sebab korang membeli atas ejen yang tidak berdaftar. Apa beza dia? Apa kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu harga ejen dengan ejen berdaftar ataupun tidak? Okey, harga. Biasanya orang beza melalui harga. Kalau korang tengok dekat Shopee, harga sebenar contoh yang minyak ni RM17. Kalau tengok dekat Shopee orang jual RM10. Tu menipu lah jawabnya. Sebabnya kita maksudnya sebab apa? Sebab kita tak jual sampai harga serendah itu. Yang mana-mana ejen pun kita bagi dia harga murah, dia tak akan turunkan harga. Dia tetap kena jual harga retail kita. Ejen tidak dibenarkan bermain harga lah. So mereka adalah ejen yang berdaftar yang mana tidak bermain harga. Kalau orang yang bermain harga tu bukan ejen yang berdaftar. Jadi mulalah korang beli tempat lain. Okay, korang beli dekat Shopee. Contoh korang beli dekat Shopee. Korang beli RM10. Lepas tu korang nak pergi komplain dekat kita orang. Korang beli ni minyak ni tak sesuai. Tak sedap korang kata. Minyak ni dia leaking apa semua. Tapi korang nak suruh kita orang responsible atas korang beli tempat lain. Tak boleh macam tu. HQ tak akan responsible produk yang korang beli tempat lain. Kita orang akan responsible produk yang korang beli dengan produk kita orang sahaja ataupun dengan ejen-ejen berdaftar. Kita akan tanya ejen mana yang korang beli. Kita akan responsible. Kita tak tinggalkan customer kita macam tu je tak. Contohlah kesilapan daripada HQ memberikan produk expired. Tak apa kita tukar. Kalau atas syarat korang beli produk dengan kita orang. Sebab tu kalau korang nak beli produk, korang kena jadi pembeli yang bijak. Korang jangan main beli je. Jangan. Biasanya orang nak dapat harga murah je beli on.
Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab sekarang ni dunia scammer. Dia menjual produk expired date lah. Jadi korang ni mudah percaya sangat dengan benda-benda yang murah, tetapi korang tak sedar yang korang ni di-scam. Okay? Jadi sebab tu korang kena menjadi pembeli yang bijak. Korang jangan mudah terpedaya dengan benda-benda macam tu. Okay, kita orang tak akan bertanggungjawab atas pembelian korang dengan ejen-ejen yang tidak berdaftar. Okay, kalau ejen-ejen yang berdaftar, kita orang akan tanya ejen yang korang beli tu, dan dia akan responsible lah atas produk korang yang terima tu. Okay, kita tidak tinggalkan customer kita macam tu je. Okay? Okay, seterusnya kita nak cakap pasal apa lagi? Okay, pasal ni lah. Pasal tadi, pasal pendaftaran dah, pasal ejen pun dah. Okay, sekali lagi saya nak ingatkan, kalau untuk pembelian ejen 100 ke atas, korang boleh campur produk yang mana korang boleh campur balm, korang boleh campur minyak, korang boleh campur minyak tu korang boleh campur lah, minyak botol lama ataupun minyak botol baru korang boleh campur, ataupun dengan balm. Korang boleh campur. Sebab apa? Sebab kita tak nak menetapkan syarat. Okey, dah lah korang nak buat pembelian, lepas kita letak syarat pula. Tak naklah macam tu. Kita tak nak macam tu. Kita nak bagi kebebasan kepada customer-customer kita membuat pembelian secara bebas. Sebab apa? Kita tak sukalah letak syarat ni, memang kita tak suka. Kita tak nak meletakkan syarat. Jadi, yang mana setia tengok saya ni, terima kasih saya ucapkan. Okey, kita tak habis lagi. Kita masih ada masa untuk kita bercakap lagi, untuk kita bersembang lagi pada pagi ni. Okey, untuk makluman semua, petang ni Cik Ida akan join live kita petang ni. Dia akan handle live pada petang ni. Okey, untuk makluman semua, petang ni kita akan ada special day untuk staff. Okey, Meda ajukan special day untuk Najihah Corps. Selalunya dia anjurkan something special dekat tim-tim, betul tak? Okey, Najihah Corps tengok je kan. Jadinya kali ni Meda tidak berbelah bahagi kasih sayang dia. Meda tidak pilih kasih. Tim dengan Najihah Corps sama, okey? Bukannya Najihah Corps je, ejen tinggal jauh, tak. Najihah Corps, tim tetap sama. Okey, jadi kita orang akan buat special day yang akan bertempat dekat hotel, dekat The Grand Rina. Jadi petang ni insya-Allah Cik Ida akan buat live di Cicek Live lah petang ni. Okey. Untuk pagi ni tak ada dah, yang saya dah cakap semua. Sekali lagi saya bagi tahu sekali lagi, jangan lupa untuk buat pendaftaran ejen dan pendaftaran ICN. Okey, korang kena join. Yang mana tak join memang sangat-sangat rugi. Sebab dah banyak madam keluarkan, korang just bayar sedikit sahaja daripada harga kita orang bagi. Okey, sedikit sahaja, sangat-sangat jauh beza. Sebab apa? Sebab madam sanggup keluarkan lagi banyak. Kira berdouble daripada korang bayar tu. Jadi sebab apa? Untuk memudahkan. Tak nak rasa korang join benda ni terasa terbeban. Kita orang tak nak rasa macam tu. Kita orang rasa nak memudahkan. Tak nak bagi korang rasa terbeban. Jadi rugilah siapa yang tak buat pendaftaran ke malam gala dengan ICN. Okey, malam gala kita buat aktiviti, ICN kita buat aktiviti, tapi aktiviti yang berbeza lah. Okey, malam gala kita buat makan-makan dengan pembahagian hadiah-hadiah bertuah, pembahagian anugerah-anugerah, macam tu. Tapi kalau ICN kita buat aktiviti outdoor dengan kelas. Okey, tapi ICN ni terbuka kepada key leader sahaja, dan malam gala terbuka bermula daripada Najihah Lovers. Semua orang boleh ikut ke janda baik. Okey. Kalau malam gala semua orang sedia maklum lah. Kita ada tema kita, yang mana tema Bollywood. Ada yang dah mula cari baju untuk tema kita. Tak apa, semangat tu penting, okey? Tak apa, you terus yang mana dah cari baju, okey, dia dah boleh duduk saja dah. Just tunggu date tu. Kalau yang mana tak cari baju lagi, korang boleh mula buat pendaftaran, cari baju awal-awal untuk sesi malam gala tu, okey?
Saya dah sudah tak tahu nak cakap apa dah. Rasa semua saya dah cakap dah pagi ni. Assalamualaikum Cik Ros. Waalaikumsalam Kak Oni. Ni baru masuk ni lepas semua buat weekly Zoom lah tu. Okey, tadi saya faham pagi ni kita kurang sambutan viewers dekat kita punya Facebook. Sebab apa? Sebab pagi ni kita ada weekly Zoom bersama Madam. Dan tadi Madam masuk sekejap saja sebab jadual Madam sangat pack. Jadi diganti dengan Cik Erna. Okey, tak apa. Tapi masih berjalan seperti biasa dan tak ada masalah. Okey, yang mana tak buat pendaftaran lagi, jangan lupa untuk teruskan buat pendaftaran. Okey, mungkin setakat ini sahajalah live pagi ini. Setakat ini sahaja live pagi ini. Kita jumpa lagi pada petang ni. Petang ni orang lain lah pula handle. Petang ni Cik Ida pula handle. Dia akan handle live pada petang ni. Untuk pengetahuan semua, esok tim Camp KI akan buat program ke Aulat Pintar lagi. Tetapi Aulat Pintar dekat Hotel Perdana. Kita akan buat program dekat sana pula. Jadi esok walaupun hari Jumaat kita tetap buat live untuk menunjukkan suasana. Kita pergi sana bukan niat untuk menjual. Kita pergi sana untuk buka booth memperkenalkan produk Najihah. Tak semua orang kenal lagi produk Najihah. Kita kena bergerak secara offline, kita kena bergerak juga secara online. Jangan bergerak kepada online sahaja. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Ros. Waalaikumsalam Kak Aini. Tahniah Najihah Corps terbaik. Terima kasih. Okey, esok jangan lupa masuk live ya. Kita akan buat live. Kita akan bagi flyers lah kepada parents-parents di Hotel Perdana. Mereka akan buat program Hotel Perdana. Kita juga buat esok kita juga buat cabutan bertuah yang mana Najihah sponsor. Sponsor Sekolah Aulat Pintar, sponsor cabutan bertuah. Hadiah cabutan bertuah kita orang dah settle dah pun, tak payah nak tunjuk contoh. Sebab kita orang dah hantar dah dekat sekolah, mereka dah preparation untuk majlis esok. Kita just datang dan Madam sendiri yang akan buat cabutan itu. Hadiah pun dibahagi oleh Madam lah. Nanti kami akan buat live dekat sana. Nanti jangan lupa join live ramai-ramai, support team. Dan saya akan tunjuk jugalah suasana dekat sana macam mana, buka booth dekat Hotel Perdana tu macam mana. Okey, saya pun tak tahu lagi dia punya kedudukan macam mana. Itu kita tak tahu lagi lah. Jadi esok kami akan buka booth dan kami akan buat live. Okey, terima kasih yang mana sudi support Ros pada pagi ini. Daripada awal sampai akhir yang baru masuk pun terima kasih juga. Kita jumpa pula pada petang ini. Terima kasih kepada semua. Setiap ibu perlukan Najihah. Assalamualaikum. Bye.